Kala malam menggulung sunyi, langit menangis dalam sepi. Dosa-dosa mengukir luka di relung hati yang terlupa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast Lawan Puisi. Sungguh special episode kali ini. Kita membawakan tema yang agak berbeza daripada tema-tema yang sebelum ini. Yang tadi itu saya telah bacakan rangkap pertama daripada puisi seorang tetamu jemputan kita pada hari ini yang pernah datang, tetapi saya ingin menjemput beliau untuk kali kedua kerana saya dapat tahu bahawa beliau telah pun menghasilkan sebuah karya puisi yang bertemakan tentang taubat. So, episod kali ini sangat istimewa kerana kita akan menyelami tema taubat, di mana macam mana dia boleh memilih taubat sebagai dia punya tema utama untuk menghasilkan puisi, dan juga macam mana cara dia menulis puisi yang bertemakan taubat ni. Baik, tanpa membuang masa, kita persilakan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Puan Natasha. Puan, selamat kembali Puan di episod kali ini. Terima kasih kerana sudi datang untuk kali kedua ya Puan. Ya, terima kasih juga sudah menjemput saya. Ya, saya amat tertarik dengan penghasilan puisi daripada Puan, di mana sebelum di episod kali ini, di episod yang lepas, di mana Puan telah membuat puisi berkaitan dengan kehidupan ya Puan. Tapi di episod kali ini beliau telah menghasilkan sebuah puisi yang bertemakan taubat. So Puan, kalau saya mau tanya sedikit, kenapa Puan memilih untuk buat puisi yang bertemakan taubat ni? Kenapa tidak tema-tema lain? Kenapa taubat menjadi pilihan Puan untuk dihasilkan sebagai karya puisi Puan? Soalan yang sangat baik, terima kasih kerana bertanya. Saya memilih untuk membuat puisi yang bertemakan taubat ni sebab taubat ni dia adalah satu perjalanan rohani yang sangat menyentuh hati dan dekat dengan semua manusia. Tak kiralah siapapun kita. Sebab setiap orang pasti pernah melakukan kesilapan. Dan dalam kesedaran itulah lahir rasa ingin kembali kepada Tuhan. Taubat ni bukan sekadar pengakuan salah, tapi dia juga simbol harapan, perubahan dan kasih sayang Allah yang tidak pernah putus. Dalam bentuk puisi, tema ini boleh disampaikan dengan lebih menyentuh dan menyentap emosi. Dia memberikan ruang untuk refleksi dirilah, perasaan yang bersalah dan keinginan untuk memperbaiki diri dengan penuh harapan dan keikhlasan. Okay. Selain itu, puisi lah membolehkan mesej ini disampaikan dengan secara halus, indah dan mendalam. Dia membuka ruang kepada pembaca untuk merenung dan mungkin dalam senyap mengalirkan air mata dan berkata dalam hati, aku pun mau kembali. Oh, jadi itulah kenapa Puan memilih taubat ni sebagai Puan punya tema utama. Ya. Okay, sebenarnya Puan, di segmen pertama ni kita ingin selalunya kita akan ingin mengenali setiap tetamu jemputan lah. Tetapi oleh kerana Puan sudah datang di episod yang sebelum ni, maka kita tidak perlulah untuk mengenalkan diri Puan lagi. So kita tahu sebelum ni Puan telah menghasilkan puisi yang berkaitan dengan kehidupan, tetapi sekarang taubat, iaitu agak sedikit berbeza lah daripada tajuk tema asal Puan. So Puan, macam mana perubahan ni boleh berlaku? Itu soalan yang sangat menarik dan sebenarnya ada kaitan yang sangat rapat antara kehidupan dan taubat ni. Puisi yang bertemakan kehidupan tu dia tentang seringkali menggambarkan perjalanan manusia yang penuh suka dan duka, jatuh dan bangun, tawa dan tangis,
Dan dalam perjalanan itulah taubat hadir sebagai satu titik balik, satu fasa penting dalam kehidupan seseorang. Oke. Jadi perubahan tema dari kehidupan kepada taubat tuh bukanlah satu pertukaran yang drastik, tapi lebih kepada perkembangan semula jadi dalam naratif hidup. Oke. Bayangkan ya begini, kehidupan ini mendedahkan kita kepada dunia, kesilapan pilihan dan pencarian makna. Dan taubat pula adalah momen apabila kita sadar akan kesilapan itu dan memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam arti kata lain, puisi tentang taubat adalah refleksi paling jujur tentang kehidupan yang telah dilalui. Dan ia menandakan keinginan untuk berubah dan memperbaiki diri. Tema taubat ini menjadikan puisi kehidupan lebih mendalam dan lebih manusiawi lah. Oke. Perkongsian yang sangat menarik daripada Puan. Maknanya puisi yang bertemakan taubat ni dia tidak lari jauh lah daripada puisi kehidupan. Dia saling berkaitan. Betul. Saya amat tertarik. Selepas ini di segmen kedua nanti kita akan dengar deklamasi puisi daripada Puan Natasha, dan saya akan sementara kita rehat, selepas ini kan kita akan rehat, so saya akan buat sebuah puisi sebab saya tertarik dengan tema taubat ni, dan saya ingin mencuba diri saya untuk menulis tentang puisi yang bertemakan taubat ni. So selepas ini kita akan dengar deklamasi daripada Puan Natasha tentang berkaitan dengan puisi yang telah beliau tulis, iaitu puisi taubat, dan kemudian saya akan balas dengan puisi taubat yang saya akan tulis sekejap lagi, dan kemudian kita akan mendengar sedikit kupasan daripada puisi yang telah dia tulis tu. Okay guys, diharap anda semua jangan kemana-mana, terus setia bersama kami di sini, dan kita akan berehat seketika. Kita akan sambung podcast di segmen kedua nanti. Okay guys. Lover with you, love with you, feel so true, feel so new. Love with you, love with you, every moment just me and you. Every day you're shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. Every day shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Lover with you, love with you, feel so true, feel so new. Love with you, love with you, every moment just me and you.
shine bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Lover with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you, love with you. Every moment just me and you. Lover with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you, love with you. Every moment just me and you. Baik, bertemu lagi kita di segmen yang kedua pada hari ini bersama seorang tetamu jemputan kita, iaitu Puan Natasha. Okay, baik Puan. Di segmen kedua ni kita akan mendengar deklamasi puisi yang bertemakan taubatnya daripada Puan. Tapi sebelum tu Puan, kami saya dan juga pendengar-pendengar semua mungkin ingin tahu tentang sedikit cabaran buat puisi taubat ni. Kalau boleh kami tahu, apakah cabaran dalam membuat puisi yang berkaitan dengan taubat ni? Sebab kita tahu dia bukan mudah. Lagi-lagi yang berkaitan dengan agama ni. Sebab kita perlu pengetahuan agama yang bagus. Dan juga bukan saja pengetahuan, malah kita punya tindakan kita, perbuatan kita yang mengikut dengan agama lah, yang tidak bertentangan dengan agama. Baik Puan, apakah cabaran dalam menghasilkan sebuah puisi yang bertemakan taubat ni? Okay. Menulis puisi bertemakan taubat ni sememangnya mencabar, kerana ia bukan sekadar soal keindahan bahasa, tapi juga menyentuh aspek emosi, spiritual dan keikhlasan. Okay. Ada beberapa cabaran utama dalam menulis puisi yang bertemakan taubat ni. Yang pertama, kena menjaga keikhlasan nada dan suara. Puisi taubat ni dia perlu terasa tulus dan jujur. Kalau terlalu dipaksa atau terlalu retorik, pembaca boleh rasa ia hambar atau tidak ikhlas. Emosi seperti penyesalan, harapan dan kerendahan hati ini mesti datang dari jiwa, walaupun ia hanya dalam bentuk tulisan. Okay. Seterusnya? Yang kedua, kena seimbangkan antara bahasa indah dan makna mendalam. Cabaran yang paling besar dalam menulis puisi tentang taubat ni ialah menggunakan bahasa puitis tanpa menghilangkan mesej utama, iaitu kesedaran dan keinsafan. Kalau terlalu indah, dia boleh menjadi hilang makna. Kalau terlalu terus terang, mungkin hilang keindahan sastra. Okay. Seterusnya, kena mengelakkan klise. Tema taubat ni dia sering diangkat dalam puisi dan ceramah agama. Jadi banyak kata-kata seperti air mata, ampunan, jalan kembali sudah kerap digunakan. Jadi menulis dengan gaya yang segar tetapi tetap menghormati makna sebenar taubat memerlukan kreativiti dan sensitivity. Okay. Seterusnya, kena menjaga nilai agama dan sensitivity. Sebab taubat adalah tema yang sangat dekat dengan agama dan akidah. Maka penulis perlulah berhati-hati agar tidak menyeleweng daripada ajaran sebenar, baik dari segi penggunaan istilah, konsep maupun simbolisme. Baik Puan, puisi taubat ni saya tahu dia mempunyai banyak cabarannya lah. Bukan mudah kan untuk buat puisi taubat ni. Tapi macam mana cara kita untuk menghubungkan kita punya puisi itu dengan pembaca? Bukan semua orang berada dalam fasa yang sama. Ada yang sedang lalai, ada yang sedang insaf, ada yang baru ingin kembali. Jadi menulis puisi yang boleh menyentuh semua jiwa ni
tanpa menghakimi atau merendahkan pembaca juga satu seni yang halus. Ya, agak sukar lah. Ya. Okey, baik. Terima kasih Puan. Tadi kita dapat tahu cabaran-cabaran yang telah yang dihadapi sewaktu membuat puisi yang bertemakan taubat ni. Baik, di segmen kedua, seperti biasa, seperti episod-episod yang sebelumnya juga, kita mendengar cabaran sahaja kita rasa tidak cukup. Kita mau dengar deklamasi puisi yang penuh daripada Puan yang membawakan tema taubat ni. Okey Puan, boleh Puan belanjak kami semua untuk deklamasi puisi Puan yang bertemakan taubat ni? Boleh? Boleh. Okey, silakan Puan. Tajuknya ialah Kembali. Kala malam menggulung sunyi, langit menangis dalam sepi. Dosa-dosa mengukir luka di relung hati yang terlupa. Langkahku jauh dari cahaya, tersesat dalam bujuk dunia. Namun rahmatmu tak pernah sirna, memanggil jiwa yang terhina. Kupalingkan wajah penuh sesal, air mata jatuh tanpa kekal. Aku bukan hamba yang setia, namun rinduku padamu nyata. Ya Rob, ampunilah salahku, bersihkan noda di kalbu. Terimalah pintaku yang dalam, biar ku sujud dalam diam. Bukan kerana layak diriku, namun kerana luas kasihmu. Tempat kembali tiada lain, kecuali engkau penyayang penjamin. Okey, baik. Terima kasih Puan kerana sudi untuk deklamasikan puisi itu sebentar tadi. Kita dapat dengarlah. Kita amat bertuah kerana dapat mendengar sebuah puisi taubat yang ditulis daripada pengkarya itu sendiri. Okey, baik Puan. Di segmen kedua ni saya ingin lawan puisi dengan Puan, di mana tadi kita telah berehat sebentar dan di waktu itu saya cuba untuk menulis sebuah puisi walaupun saya rasa agak tidak lengkap, tetapi bolehlah sebagai seorang yang first time kan buat puisi tentang taubat ni, kerana sebelum ni saya banyak menulis puisi tentang kehidupan, tapi kali ini dapat peluang untuk menulis sebuah puisi taubat. Okey, ini merupakan puisi hasil ciptaan saya yang bertajuk Lembayung Taubat. Dalam gelitah malam yang sepi, kudus hati merintih sendiri. Lalu dosa datang menari, menyentuh jiwa yang dulu lari. Air mata gugur ke bumi, mengalir lesu tanpa henti. Terasa kerdil di sisi ilahi, hamba berdosa merayu simpati. Ya Tuhanku, Tuhan yang Esa, ampunkan hamba yang hina. Langkahku sering tersasar nyata, namun rindumu tidak pernah sirna. Aku kembali membawa luka, dengan hati yang ingin setia. Jalanmu satu yang aku pinta, bimbinglah aku ke syurga yang nyata. Okey, baik. Itu merupakan sedikit deklamasi puisi daripada saya yang berapa minit saya tulis, tidak tahulah. Mungkin saya rasa di puisi itu banyak kekurangan, namun tidak apa, kita untuk cukupkan kuota oleh kerana kita punya podcast ni nama Lawan Puisi, kita mesti lawan. So guys, tadi sudah kita dengar sedikit deklamasi puisi daripada Puan Natasha. Kita akan berhenti berehat seketika dulu, kerana kita akan sambung podcast ni di segmen yang ketiga nanti untuk kita mendengar kupasan puisi yang telah beliau tulis. So guys, jangan ke mana-mana, stay tune, kita akan kembali selepas ini. In the depth of my heart, a flame burns bright, a passion that won't depart, a love that takes flight. My heart sings a song
joy and delight, a melody that's not wrong, a harmony that's right. The stars shine above, a guiding light, a path that I must love, a journey that's bright. My heart sings a song of joy and delight, a melody that's not wrong, a harmony that's right. The stars shine above, a guiding light, a path that I must love, a journey that's bright. Baik, kita bertemu lagi di segmen yang ketiga pada hari ini bersama tetamu jemputan kita iaitu Puan Natasha. Baik, di segmen pertama tadi kita telah mendapat tahu macam mana beliau boleh berubah daripada membuat puisi tentang kehidupan dan berubah kepada puisi yang bertemakan taubat. So, di segmen ketiga ni, tadi di segmen kedua kita telah dengar deklamasi daripada Puan Natasha tentang puisi ciptaannya yang bertemakan taubat. So di segmen ketiga pada kali ini kita akan mendengar sedikit kupasan setiap perangkap daripada puisi beliau. Tapi sebelum tu tadi saya ada terlintas di fikiran tentang apakah inspirasi Puan Natasha untuk menulis puisi yang bertemakan taubat ni. Macam mana Puan? Apa inspirasi Puan untuk menulis puisi taubat ni? Inspirasi untuk menulis puisi yang bertemakan taubat ni datang dari berbagai sudut, kerana taubat ni adalah pengalaman yang sangat manusiawi dan mendalam. Berikut adalah antara sumber utama inspirasi yang sering mencetuskan lahirnya puisi-puisi taubat. Yaitu yang pertama, kisah kehidupan sebenar. Pengalaman pribadi atau kisah orang lain yang jatuh dalam dosa dan akhirnya kembali ke jalan Allah sering menjadi ilham. Kisah ini menyentuh hati kerana ia realistik, penuh perjuangan dan sangat dekat dengan jiwa manusia. Contoh inspirasi itu seorang yang pernah hanyut dalam dunia gelap tetapi akhirnya berubah selepas kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Contohnya keluarga, kesehatan atau ketenangan. Seterusnya ayat Al-Quran dan hadis. Banyak ayat dan hadis menyentuh tentang luasnya rahmat Allah dan betapa dia sentiasa menerima taubat hambanya. Ayat-ayat ini bukan saja memberi harapan tetapi juga untuk membangkitkan rasa ingin menulis dan menyampaikan message tersebut secara puitis. Contoh inspirasi daripada surah Az-Zumar ayat 53. Wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Seterusnya, kesadaran diri dan rasa bersalah.
Kadang-kadang inspirasi ini dia datang daripada detik sunyi, saat renungan atau sholat malam. Saat itulah seseorang mulai melihat dosa-dosanya, lalu hati tersentuh dan ingin diluahkan. Dan itulah puisilah yang menjadi ruangnya. Puisi ini dia macam menjadi cara untuk menangis secara diam. Yang seterusnya, pertemuan dengan kematian atau musibah. Kematian orang tersayang, musibah atau kesakitan ini boleh menjadi titik perubahan. Dari situlah datang rasa takut, harapan, dan permohonan keampunan. Semua itu unsur utama dalam puisi taubat. Selain itu, dapat inspirasi dari kadang-kadang dari lagu, film, atau karya seni. Kadang-kadang menonton sebuah film atau mendengar lagu tentang keinsafan pun boleh mencetuskan rasa yang kuat. Ia membuka pintu emosi yang akhirnya mendorong penulis untuk menulis puisi sebagai respon jiwa. Maknanya film pun boleh jadi inspirasi dengan puan. Ya, betul. Seterusnya suasana alam dan kesunyian. Langit malam, hujan yang turun perlahan, atau detik senja, itu semua mampu membangkitkan rasa kecil dan hina diri ini di hadapan Tuhan. Dari situ tercetuslah puisi yang menyentuh tentang taubat. Begitu banyak ya inspirasi yang puan lakukan sebelum puan nulis puisi yang bertemakan taubat nih. Oke puan, tadi kita sudah mendengar tentang inspirasi puan dalam menghasilkan sebuah karya puisi yang bertemakan taubat nih. Boleh puan kupaskan setiap rangkap daripada puisi puan, kerana kami semua ingin tahu maksud sebenar yang puisi puan telah lakukan, yang puan telah tulis dan deklamasikan sebentar tadi. Baik, boleh puan share sedikit tentang sedikit kupasan mengenai puisi puan pada setiap rangkap? Boleh. Rangkap pertama, kala malam menggulung sunyi, langit menangis dalam sepi, dosa-dosa mengukir luka di relung hati yang terlupa. Maksudnya pada waktu malam yang sunyi dan tenang, suasana terasa pilu seolah-olah langit pun turut menangis. Dan dia menyadari bahawa dosa yang dilakukan telah meninggalkan kesan yang mendalam dan menyakitkan dalam hati yang pernah lalai dan lupa kepada Tuhan. Seterusnya rangkap yang kedua, langkahku jauh dari cahaya, tersesat dalam bujuk dunia, namun rahmatmu tak pernah sirna, memanggil jiwa yang terhina. Maksudnya dia mengakui telah menjauh daripada jalan kebenaran, terpedaya oleh godaan dunia. Namun begitu, kasih sayang dan rahmat Allah tidak pernah hilang, bahkan sentiasa memanggil dan memberi harapan kepada hambanya yang telah berdosa. Seterusnya rangkap ketiga, kupalingkan wajah penuh sesal, air mata jatuh tanpa kekal. Aku bukan hamba yang setia, namun rinduku padamu nyata. Maksudnya menyatakan tentang penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang dilakukan. Walaupun dirinya bukan hamba yang taat, kerinduan kepada Allah adalah sesuatu yang benar dan tulus. Terusnya rangkap keempat, ya Rob, ampunilah salahku, bersihkan noda di kalbu, terimalah pintaku yang mendalam, biar ku sujud dalam diam. Maksudnya penyair memohon keampunan daripada Allah
agar hatinya yang telah dinodai dosa dapat disucikan kembali. Dia menginginkan agar doanya diterima dan dia dapat kembali bersujud dengan penuh kerendahan hati. Rangkap kelima, bukan kerana layak diriku, namun kerana luas kasih-Mu. Tempat kembali tiada lain kecuali Engkau, penyayang dan penjamin. Maksudnya, penyair mengakui bahwa dia tidak layak untuk menerima keampunan, tetapi mengharapkannya kerana sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tiada tempat lain untuk kembali selain Allah, satu-satunya tempat perlindungan dan harapan. Okey, baik Puan. Setelah Puan bacakan sedikit kupasan daripada puisi yang telah Puan buat tu, barulah membuka mata kita dan kita telah tahu tentang maksud puisi tersebut. Baik Puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan kerana sudi datang ke konti saya pada hari ini. Telah 2 kali ya Puan, Ya, telah pun datang di konti ini. So saya amat berterima kasih kerana Puan kerana sudi untuk meluangkan masa dan sudi untuk berkongsi tentang puisi yang telah Puan hasilkan. ya, terima kasih juga sebab sudah sudi menjemput saya untuk kali kedua dalam podcast Lawan Puisi ini. Ya, diharapkan input-input semua tu kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain lah kan Puan. Ya, betul. Untuk pendengar-pendengar semua ada yang berkeinginan untuk membuat puisi yang bertemakan taubat ni, so bolehlah jadikan podcast ni sebagai inspirasi tuan-tuan dan puan-puan semua untuk menghasilkan karya. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia mendengar podcast ini sehingga ke akhir rancangan ini. So diharapkan supaya anda semua terus bersama saya di episod-episod yang akan datang, dan saya jumpa anda di episod yang seterusnya bersama saya Ahmad Kushairi dalam podcast Lawan Puisi.